Khazanah Melayu yang kian dilupakan. Namun siapa sangka masih ada segelintir kudrat memperjuangkan seni warisan anyaman Mengkuang menggunakan cara tradisional ini. Di Kelantan ini terutamanya mempunyai pelbagai produk seni warisan yang sangat-sangat unik dan mungkin satu-satunya produk yang ada di dalam dunia yang kita perlu jaga, perlu pelihara sebaik mungkin. Pasir Putih, Kelantan. Mereka komuniti kecil yang masih meneruskan kemahiran warisan anyaman tikar Mengkuang bagi mengekalkan cara hidup tradisional budaya Melayu. Berusia lewat 80-an, Siti Khatijah Mat Adam atau dikenali sebagai Mok Ngah antara perintis seni anyaman di kampung ini. Tengok daripada orang tua-tua dulu, mula-mula tu, lepas tu saya pun, makcik pun dia kita katakan pandai sendiri tu. Tengok saya kasai buat, kawan-kawan buat. Mak Ngah pun buat lah, gitu. Lepas tu, lama-lama tu orang kemas pun ambil. Suruh ngajar lah. Ngajar dari kemas tu. Masa tu lah, tahun 81 hingga 97. Menurut Mok Ngah, kemahiran dan minatnya bermula apabila saban hari melihat ibunya membuat anyaman. Malah, dalam masa kurang sebulan, dia sudah mulai mahir dengan anyaman ini. Okey. Apa yang saya sedang buat ni adalah anyaman asas. Saya difahamkan oleh makcik, kalau nak buat kerayaan yang macam ni, dia perlu belajar dulu asas ni Tapi bagi saya macam asas ni pun agak sukar jugalah bagi yang baru macam saya. Kali ni macam mana lepas ni? Saya dah tak tahu dah macam mana. Sekejap. Okey. Yang ni buat kepala dia ni. Okey, yang macam ni Alright. Lepas tu ni turunkan. Turunkan. Okay. Yang ni yang saya buat, tapi tu pun makcik ni tunjuk saya juga. Kalau saya buat seorang saya rasa saya tak mampu nak buat. Tapi kalau yang macam ni, mereka akan pilih warna dahulu. Kemudian mereka akan pilih berapa ukuran yang perlu mereka gunakan dan berapa helai urat untuk menghasilkan satu tikar Mengkuang macam ni. Dan sebenarnya rekaan ni semua dalam otak, semua dalam fikiran. So memang sangat kreatif. Saya rasa memang memerlukan kesabaran lah untuk menghasilkan satu tikar Mengkuang ni. Kalau tak sabar memang tak jadi. Kalau tak sabar tak jadi Seperti biasa, tugas buat Nur Harmoni Mat Rani dan Faridah Daud ialah mengambil daun Mengkuang. Rutin ini dilakukan 3 kali seminggu. Kalau yang muda yang macam mana? Yang sana tu, yang muda tu. Yang nampak di sini. Yang ni. Itu dari sini jauhnya. Ni. Tu yang muda. Kenapa ni? Pacat. Pacat. Dah pacat. Okey. Untuk pemilihan daun Mengkuang ni untuk dijadikan tikar adalah dengan memilih daun yang jenis tua, sebab dia lebih keras daunnya dan lebih tahan lasak lah untuk buat tikar tersebut. Tapi kalau nak cari daun Mengkuang ni, dia kena berhati-hati sebab kalau saya perhatikan kat sini, tepi ni ada duri. Di tengah. Dengan tengahnya sekali. Sekali berapa dalam seminggu tu berapa kali ambil daun? Dalam dua kali, 3 kali. Kita tengoklah kalau kita Disebabkan daun Mengkuang tumbuh di kawasan semak, mereka perlu berhati-hati dengan haiwan berbisa. Kami difahamkan awal pagi dan lewat petang ialah masa sesuai untuk mengambil daun Mengkuang agar tidak mudah layu atau patah ketika proses menyukat dan melurut dilakukan.
mereka menghabiskan masa memproses daun mengkuang sebelum ia sesuai digunakan dalam seni anyaman. Ketelitian dan kesabaran perlu ketika melakukan kerja-kerja pemprosesan daun mengkuang ini. Seni warisan ini kian pupus. Permintaan pelanggan juga tidak seperti dahulu. Namun, ketelitian hasil kerja Mak Ngah masih mampu menarik segelintir pelanggan untuk terus setia. Selesai kerja membuang duri, proses menyukat dibuat menggunakan alat khas iaitu jaka bagi mendapatkan saiz lembaran daun yang sama. Biasanya selepas diikat macam ni, makcik ni kata akan direbus dekat periuk tu lah selama sehingga dia bertukar warna menjadi perang. Kemudian dia akan direndam selama 2 malam. Barulah dikeringkan. Baru dijemur. Baru dijemur Kalau bilah ni besar macam ni dah lah 2 hari. Kalau bilah halus gini sesama sehari pun dia kering. Maksudnya kalau bilah kecil yang macam ni sehari dah boleh kering, tapi yang ni 2 hari. 2 hari kering kalau yang besar ni. Ibu kepada 5 orang anak, Nik Asyah Nik Cik, ialah generasi ketiga yang mengekalkan warisan anyaman mengkuang ini. Bermula dengan sekadar membantu ibunya, Mok Jah menganyam tikar, kini ia menjadi sumber pendapatan buatnya. Bagi mendapatkan warna sekata pada anyaman tikar, daun mengkuang direbus terlebih dahulu. Ia bertujuan melunturkan warna asal daun tersebut. Sekolah Menengah Kebangsaan Gaal Pasir Putih. Berkhidmat hampir 7 tahun, Muhammad Nazifi Ismail antara insan yang mencintai seni warisan dan kebudayaan Melayu. Dipercaya bahawa seni ini ialah medium penyatuan persaudaraan antara masyarakat setempat. Perlu memelihara seni warisan bangsa Malaysia ini sebaik mungkin, dan ini merupakan tanggungjawab kita sebagai Malaysia untuk nak jaga keunikan, untuk nak jaga ketinggian ataupun keaslian produk-produk yang kita ada di Malaysia. Semua ni artis yang masyhur seluruh dunia. Lebih sedekad, dia terbabit membantu penggiat seni anyaman dalam memartabatkan khazanah itu ke persada antarabangsa. Setelah setengah jam direbus, daun mengkuang perlu direndam selama 2 hari sebelum ia dijemur. Anak-anak pandai berlakon. Anak-anak pandai berlakon. Dia minat ke? Minat pandai lah. Kalau tak minat, tak pandai. Anak 3 perempuan tu pandai berlakon. Anak-anak saudara tu. Pandai berlakon. Daun mengkuang yang telah direndam perlu dijemur sehingga benar-benar kering. Ia penting dalam mempengaruhi ketahanan daun agar tidak mudah reput atau koyak ketika proses anyaman nanti. Pengusaha ataupun penggiat kraft ini terdiri daripada orang-orang yang agak berumur dan tidak disertai oleh generasi muda. Anyaman tikar berkait rapat dengan kehidupan masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Namun khazanah ini perlu dimartabatkan agar tidak pupus ditelan zaman demi identiti bangsa Malaysia. Tumpat Kelantan. Kami berkesempatan ke rumah Asmah Abdullah yang masih mengekalkan seni buluh sebagai hiasan pada dinding rumahnya. Sebagai perintis seni anyaman, dia perlu menjaga warisan ini agar kekal sehingga generasi cucu cicitnya.
Malah, Cikgu Nazifi banyak membantu penggiat ini dalam memperkenalkan kemahiran seni itu ke arus milenial. Pengusaha ataupun penggiat kraf ini terdiri daripada orang-orang yang agak berumur dan tidak disertai oleh generasi muda. Kita kena beri keyakinan kepada pihak generasi yang lama ni supaya mempunyai keyakinan diri bahawa mereka perlu bertahan ataupun perlu meneruskan membuat barang-barang warisan ni. Demi memelihara seni ini, Cikgu Nazifi menjadi orang tengah dalam mengkomersialkan seni anyaman ini agar mendapat tempat dalam industri perhotelan dan pelancongan. Punca dia tu pasal bila kita buat pergi sana, orang lain pula akan ngakak kan. Kita kekal saya hok tambah 3 inci tu. Setelah daun benar-benar kering, proses mewarna dilakukan dengan mencelur daun di dalam air mendidih yang dicampur dengan pewarna khas selama lebih kurang 20 minit. Sepanjang proses ini, daun perlu sentiasa digaul agar penyerapan warna sekata. Menurut Nik Asia, warna-warna dipilih mengikut peredaran zaman agar menepati citarasa pelanggan. Saya tak ilah. Pula dia petik tu ni tak ilah. Kan. Pasal suka. Pasal suka banggalah. Sudah. Okay? Sudah. Dah bangga sudah. Boleh bitin boleh duit kan. Ini dah warna ni dah masuk dalam ni. Menurut Mokjah, harga anyaman mengkuang ini mampu mencapai ratusan ringgit. Ia bergantung pada kehalusan seni corak dan warna anyaman tersebut. Kuala Lumpur. Hampir setahun bekerjasama dengan syarikat swasta ini, Cikgu Nazifi bertemu dengan pereka hiasan dalaman Andy Hall. Ia satu lagi cabang seni yang boleh dikomersialkan dan memberi pendapatan kepada pengusaha anyaman mengkuang. Secara tidak langsung, ia dapat memperkenalkan khazanah budaya kepada pelancong luar yang menginap di hotel bertaraf 5 bintang ini. Particularly in Kuala Lumpur and Malaysia in general, we're trying to use as many of the local stories, the local crafts as much as we can. Because we want to give our hotel a sense of place. This is a Malaysian hotel in Malaysia, right? So there's a story, there's a backstory to everything that we do. And as a guest travels through this hotel, be it from the arrival sequence up and including into the rooms, there are stories all related to crafts from Malaysia and from the local region. Usaha Cikgu Nazifi bukan sekadar pengkomersialan. Sebaliknya, dia memandang serius terhadap pendidikan yang perlu diberi kepada generasi baharu sebagai langkah konservasi. Hari ini, Cikgu Nazifi berkongsi kepakaran bersama 5 orang pelajarnya dalam teknik anyaman. Lebih sedekad memartabatkan warisan ini, perjuangannya belum selesai. Kelantan ini terutamanya mempunyai pelbagai produk seni warisan yang sangat-sangat unik dan mungkin satu-satunya produk yang ada di dalam dunia yang kita perlu
jaga, perlu pelihara sebaik mungkin. Anyaman tikar mengkuang, warisan zaman berzaman yang harus dipelihara. Inilah yang diperjuangkan oleh dua insan berlainan generasi demi melindungi identiti bangsa.